وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشائخنا الأستاذنا وللخصوصا إلى شيخنا الأستاذنا الشيخ محمد نور الدين بن عبد الله مربوع البنجاري الماقي وأصوله وفروعه أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آنم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah. Segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan takluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah. Dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada pagi yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dipertemukan kita di dalam rumah Allah taala yang mulia ini. Dan mudah-mudahan dengan pagi yang mulia ini diberikan kepada kita kebaikan dan saadah, iaitu kebahagiaan, as-sakinah serta ketenangan dalam menyelusuri mihnah kehidupan di dalam negara kita ini, insya-Allah. Maka pada pagi mulia ini saya akan membacakan hadis Nabi SAW yang mengajak kita untuk melaksanakan kebaikan, dan yang mana saya petik hadis ini daripada karangan ataupun susunan guru mulia kita, iaitu Syekh Muhammad Nuruddin bin Abdullah Marbu' al-Banjari al-Maqi melalui kitab La Tahkiranna Minal Ma'rufi Syai'a pada hadis ke-57, dengan tajuk jaminan Allah bagi orang yang melakukan di antara 5 perkara. Ada 5 perkara ini kalau kita lakukan atau kita laksanakan atau kita kerjakan, orang ini berada dalam jaminan Allah. Bila apa maksud jaminan Allah? Yang dimaksudkan dengan jaminan Allah di sini ialah orang itu akan dimasukkan di dalam syurga dan dilindungi daripada api neraka. Ini maksud jaminan Allah. Kalau dengar hadis katakan jaminan Allah, dammanullah, jaminan daripada Allah, maka maknanya Allah akan jadi grantor atau penjamin bagi dia untuk dielakkan daripada api neraka dan dimasukkan ia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Kata pengarang kitab atau penyusun kitab rahimahullahu ta'ala
jaminan Allah bagi orang yang melakukan di antara 5 perkara. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 5 man fa'ala minhunna kana dhaminan 'ala Allah 'azza wa jalla man 'ada maridan aw kharaja ma'al janazah aw kharaja ghaziyan fi sabilillah aw dakhala 'ala imami yuridu bidzalika ta'zirahu wa tawqirahu aw qa'ada fi baitihi fasallima wa sallima an-nasu minhu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Huzaimah wal Bazzar wa Tabrani wa Ibnu Hibban. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, telah redalah Allah Taala ke atas Muaz bin Jabal, berkata ia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji kepada kami dalam 5 hal. Sesiapa yang melakukan di antara 5 hal tersebut adalah dia di dalam jaminan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, seorang yang menjenguk orang sakit. Yang kedua, keluar bersama jenazah untuk menyembahyangkannya. Yang ketiga, keluar perang fi sabilillah. Yang keempat, datang kepada pemimpin dengan tujuan menolongnya dan menghormatinya. Yang kelima, duduk di rumahnya, maka dia selamat daripada gangguan dan orang lain pun selamat daripadanya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Huzaimah, Al-Bazzar, At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Jadi dalam cerita ni, Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu seorang sahabat Nabi SAW yang taat, dan beliau merupakan salah seorang sahabat yang berjaya sampai ke Asia menyebarkan dakwah. Ini masya-Allah. Lalu disebutkan dalam kisah bahawa Muaz bin Jabal ini dia mendengar yang Nabi SAW ada janji pada para sahabat, termasuk diri dia. Dengarlah sekalian sahabat, apa kata? Ahida ilaina Rasulullah, telah berjanjilah, telah mengatakan kepada kami akan suatu kelebihan oleh baginda Nabi SAW. Siapa yang dapat buat, siapa dapat melakukan di antara 5 hal tersebut, maknanya ada 5 perkara, bukan kata kita kena buat 5-5. Salah satu daripada 5 perkara ni kita buat, orang itu berada di dalam jaminan Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Yang pertama siapa dia? Iaitu seseorang yang menziarahi ataupun menjenguk orang sakit. Kita tak kata ziarah je, kita kata menjenguk. Man fa'ala, dia kata man ada maridan. Dia tak kata ziarah, tapi man ada. Ada tu makna dia pergi pada pesakit tadi, dia pegang, moga Allah Ta'ala bagi awak sihat nak, syafakallah. Hak tu. Orang yang datang kepada orang sakit, lalu ucapkan ucapan doa, semoga awak cepat sembuh. Seperti sedia kala, syafakallah kalau dia laki-laki, syafakillah kita kata kalau dia perempuan, masya-Allah. Maka kita mendoakan ke atas dia, dan jangan kita berlama-lama ketika mana berada di hadapan orang sakit. Ada orang menziarahi orang sampai sejam, kadang 2 jam. So, tak terpatutnya begitu. Datang kita tadi hanya melihat kepada keadaannya, kita melihat kepada kondisinya ketika itu, dan kita mendoakan kepada dia. Yang paling important sekali apa dia? Apabila kita jumpa dengan orang sakit, selain kita mendoakan dia, minta dia doakan kita juga. Kerana doa orang yang sakit ini makbul. Orang sakit ni kalau dia berdoa, makbul. Kenapa? Kerana dalam tempoh itu ia sedang dikifaratkan oleh Allah Ta'ala. Allah sedang hapuskan dosa dia. Lalu apa permintaan dia, apa hajat dia ketika itu, yuqbalullah, Allah terima, sentiasa menerima. Masya Allah. Jadi sebab adab kita berjumpa dengan orang sakit dan tempoh yang sesuai. Jangan waktu dia tengah berehat ke, ataupun waktu memang waktu tak sesuai. Contoh pukul berapa? Waktu zawal. Waktu zawal ni waktu apa dia? Waktu matahari terpacak betul-betul atas kepala. Maknanya sebelum zuhur, kira-kira setengah jam sebelum zuhur. Itu waktu tak sesuai lah ziarah orang sakit. Sebab hospital pun dia tak buka 12.30, dia buka 2.30 lepas zuhur. Masya Allah. Kenapa waktu tu tak sesuai ziarah orang? Kerana waktu tu adalah waktu manusia penat. Zawal ni waktu apa? Waktu manusia penat. Dan waktu ketika itu jin dan syaitan yang dikuatkan.
kerana panas. Ya. Jadi pertama, siapa yang datang ada maridan, dia datang kepada orang sakit, dia doa pada orang sakit, ucap takziah pada orang sakit, maka Allah Ta'ala jamin dia akan dapat masuk syurga, insyaAllah. Hak kedua, keluar bersama jenazah untuk menyembahyangkannya. Ini Masya Allah. Jadi orang yang datang kepada jenazah tadi untuk menyembahyangkan jenazah tadi, orang ini juga dapat syafaat. Selain daripada 40 orang yang berkumpul tu, sebab dalam ada satu hadis sebutkan ada 40 orang ataupun 3 saf yang menyembahyangkan jenazah tadi, diringankan oleh Allah Ta'ala dan disyafaatkan dia di hari akhirat kelak. Si mati tadi diampun di Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana jumlah orang yang datang menyembahyangkannya. Masya Allah. Sebab orang datang sembahyang jenazah bukan hanya memberi kelebihan kepada jenazah. Ramai datang, bagus orang datang, dia ni mesti baik, orangnya berakhlak. Tak. Baik juga bagi orang yang datang, kerana mereka itu dalam jaminan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi jamin, siapa hak datang, lalu dia duduk, atau lalu dia datang dengan menguruskan cara sembahyangnya si mati tadi, maka ketika itu Allah Ta'ala beri jaminan. Ini jaminan bersyarat lah. Dia buat baik, kemudian dia dah buat baik, kemudian disebabkan ada satu amal bintang ni, cepat dia naik syurga Allah Ta'ala. Tapi kalau dia ni every day ziarah jenazah sekalipun, siang hari jenazah, malam hari dia melakukan maksiat, tak bertaubat, cerita tak bertaubat. Ada cerita tak bertaubat. Apakah Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam syurga Allah Ta'ala dengan hanya kerana dia menziarahi jenazah? Ya, boleh jadi kerana dalam jaminan Allah. Allah Ta'ala kata nak masuk, boleh. Kena bersandar pada hadis mana? Ada satu hadis dalam kitab Mata Arba'in, hadis keempat. Ingat saya, Masya Allah. Apabila beramal seorang itu dengan amal ahli syurga, sehingga dia dengan syurga itu tinggal sehasta lagi nak masuk syurga, tapi bila Allah tetapkan dia masuk neraka, masuklah dia ke dalam neraka. Dan ada seorang hamba melakukan amal seperti amal ahli neraka, yang mana hisab dia tu antara dia dan neraka tinggal sehasta lagi, tapi Allah jamin dia berada dalam syurga, maka masuk dia dalam syurga. Allah tetapkan dia masuk syurga, masuklah dia ke dalam syurga. Ni hadis keempat daripada kitab Mata Arba'in. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Jadi syurga tu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni ada peluang bila Nabi SAW sebut ni dia hak ganjaran orang nak masuk syurga, siapa buat benda ni, dia lebih cepat dapat rahmat Allah. Maksudnya gitu. Yang kata nak dapat jaminan ni, nak dapatkan rahmat Allah. Kita masuk syurga kerana rahmat Allah Ta'ala. Kita hidup pun kerana rahmat Allah Ta'ala. Bukan kita hidup kenapa? Saya ni hidup Alhamdulillah sebab jantung pakai bateri, kata dia, Masya Allah. Kalau jantung tak pakai bateri dah mati, kata dia tu. Tak, bukan begitu. Bukan gitu. Saya ni mati sebab dia tu mati sebab kena kecil manis. Sebab betul. Kalau dia tak ada kecil manis, mesti tak mati lagi. Tak betul tu. Kenapa? Sampai tempoh dah. Dia bukan ceritanya dia tu dia ada sakit jantung ke tak ada. Tengah sihat bagi kuliah, tu tahu sandar mati. Tak bersebab, kata. Itu kenapa? Kerana sampai tempoh waktu dia. Waktu tempoh tu dah sampai dah. Janji dengan Allah Ta'ala tu sampai. Masya Allah. Adapun sakit, kadang-kadang kita suami menjaga isteri sakit. Isteri sakit, Allah tak larat. Tengok, ya Allah, tak lama lagi pergilah isteri aku ni. Tinggal tengok isteri hidup 5 tahun lagi, suami mati dulu. Kita tak tahu. Kenapa? Ini qadarallahu Ta'ala. Tu'minu billah ataupun tu'minu khairihi wa syarrihi minallahi Ta'ala. Ketetapan yang baik dan yang buruk itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketetapan, maknanya Allah dah tetapkan suatu perkara tu. Jadi di antara ketetapan Allah Taala apa? Kelahiran dan kematian. Masya-Allah. Jadi ini dia orang yang datang kepada orang yang mati, iaitu orang yang dah menjadi jenazah, menjadi mayat, lalu nak dinaikkan martabatnya dengan sebab sembahyang. Kita datang, kita tolong naikkan martabat dia jadi jenazah. Allah Taala. Maka ketika itu kita ini dapat dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang menaikkan martabat orang. Masya-Allah. Walaupun dia mati syahid, nak disembahyangkan juga. Allah Taala Cuma mati syahid tak dikafankan atau dimandikan. Dia tanam dengan
pakaian jihadnya tadi, dengan darah-darahnya sekali tadi. Itu dia. Kerana bukti yang nak dipersembahkan kepada Allah. Nanti di hari akhirat kelak, para syuhada ni akan berkumpul di depan pintu syurga Allah Ta'ala dengan kesan-kesan darah pada badan mereka dan pedang yang dipikul pada belakang dia. Katalah ini pedang, Masya Allah. Pemegang pedang sini, dia akan begini depan syurga Allah Ta'ala, tunggu dalam barisan. InsyaAllah. Kalau kita orang Malaysia apa ni, pemegang balai nobat, yang kan ada kain satu sini, dia letak kain satu, lepas tu letak barang nobat, dia pegang barang nobat, keris panjang ke, tombak ke, cokma agama ke, cokma negara ke, cogan semua letak atas begini. Ini orang-orang yang mati syahid nanti depan Allah Ta'ala, mereka akan bawa pedang-pedang mereka tunggu depan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan barang-barang daripada sumber badannya yang penuh dengan darah, dengan bukti-bukti daripada perjuangan mereka, seperti Khalid Al-Walid 80 tetakkan pedang di belakang, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, dadanya terbelah, jantungnya habis dimamah oleh Hindun, telinganya habis dikerat buat rantai loket. Masya Allah. Hubaib kepalanya dipotong, nak dinazarkan oleh seorang perempuan Mekah nak minum arak daripada tengkoraknya Hubaib. Ini semua akan menjadi saksi depan Allah Ta'ala kelak. Itu sebab kita datang menaikkan martabat orang sembahyang. Yang ketiga, keluar berperang fi sabilillah. Keluar perang fi sabilillah. Ini ustaz, kalau kita pergi nuntut ilmu kena tak? Tak, sebab kerana hadis dia sebut gini, au kharaja ghazian. Al-ghazian ni maknanya apa? Perang pedang, perang bersenjata. Itu dia panggil. Kalau keluar majlis ilmu tu kan fi sabilillah juga ustaz. Cari nafkah pun fisabilillah. Tak, yang nak dimaksudkan dalam jaminan ini ialah orang yang pergi berperang lillahi ta'ala. Itu maksud dia. Jadi dia angkat senjata, dia pergi perang dan sebagainya. Itu sebab kita di Malaysia ni perlu ada membahaskan masalah perang. Bahas Al-Ghazwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak lahir kalangan golongan muda yang terlalu excited nak berperang. Berapa banyak daripada anak muda kita yang ketangkapan, yang dapat ditangkap, cuba-cuba menyelusup masuk ke negeri Syria, yang cuba nak masuk ke Mesir. Berapa ramai yang berada di dalam Sosma, di penjara Tapah ni, masya-Allah, yang mengikuti IS. Semangat nak pegang tu ada, insya-Allah, tabarakallah taala. Tapi bukan bererti berani itu betul, masya-Allah. Katalah ada batalion tentera sedang melakukan mesyuarat nak pegang ni, masya-Allah. Keluar satu perebet terjun, bawa senjata pergi lari kat musuh nak pergi tembak. Apa kapten akan kata? Orang lain akan kata, "Oi, beraninya dia." Kapten tak cakap berani, bodohnya dia. Kenapa bodohnya dia? Kita perlu perancangan. Kalau keluar gitu, mati-mati kena tembak dah. Masya-Allah. Mati-mati kena tembak kalau tak ada perancangan. Jadi tu sebab nak berperang jalan Allah Ta'ala ni ada ilmu juga. Tu sebab Nabi SAW ada satu riwayat, kata guru kami, yang mana ketika nak perang, pernah Nabi tu menanggalkan serban ni. Pernah tanggal serban, lebarkan jadi hamparan. Tunjuk pelan dekat serban. Buka pelan. Cuk. Yang berjaga di sini siapa? Siapa di sini? Sini. Tu sebab sebelum perang Nabi SAW dah atur dah. Awak atas Uhud, pemanah Uhud, insya-Allah. Yang kuda atas bukit. Yang kuda belah sini. Serangan pertama sini. Ada aturan dia. InsyaAllah. Bukan kata menyelinap masuk negara orang, pergi bawa senapan tembak masuk. Ataupun pergi macam berlaku. Ni bukan kita, ni sekadar renungan. Yang excited sangat ni, masya-Allah, tabarakallah taala. Kuat main PUBG agaknya, masya-Allah taala. Masya-Allah, main tembak-tembak kan, seronok sangat, nak terasa machine gun betul-betul. Nak tengok shotgun macam mana cara dia pergi, masya-Allah. Tak betul. Kaedah dia bagaimana? Dengan ada ilmu. Bukan langsung seru, jom kita pergi perang. Kita ingat dulu peristiwa orang Melayu kita, masya-Allah tabarakallah taala, pernah juga berperang. Tapi apakah buta-buta jom pergi perang? Tak. Sejarah negeri Perak, mereka ni nak pergi berperang, nak bunuh JWW Birch ketika di Pasir Salak. Di mana mereka berkumpul? Mereka duduk dalam rumah kutai. Mereka duduk dengan siapa? Datuk Maharaja Lela. Siapa Datuk Maharaja Lela ni? Dia bukan sekadar pahlawan dan dia bukan orang Perak asal. Datuk Maharaja Lela orang Indonesia yang dipinjamkan oleh kerajaan Perak untuk jadi mufti Perak. Jadi mufti di negeri Perak, jadi ulama. Jadi orang nak pergi perang, nak lawan dengan JW Birch, semua datang ke rumah ulama dulu, mengaji dulu macam mana cara kita nak serang. Apa fatwa yang nak keluar. Itu dia.
Selain beliau ini seorang pahlawan yang terkenal. Kita tengok di Kelantan ada dengannya Tok Janggut, ada dengan apa nama Tok Kupaloh. Tok Kupaloh siapa ni? Orang alim besar. Yang mana disebutkan beliau ketika naik dalam kapal. Ketika naik kapal, Masya Allah tabarakallah ta'ala, kapal British, ketika British minta tanah Paloh daripada Sultan Terengganu. Ketika itu diminta tanah Paloh, kata Tuanku Sultan, apa sungguhnya Paloh tu sudah bertuan. Paloh tu ada tuan, kalau nak minta pada tuan dia semua. Maka siapa tuan dia? Tuan dia Tok Kupaloh. Tok Kupaloh, maka dijemput datang ke rumah Tok Kupaloh. Duduk atas kursi, pinjam kursi. Dek karamah Tok Kupaloh ketika mana British tu nak bangun, melekat kursi di punggung dia. Kursi tu melekat di punggung. Apa kata Tok Kupaloh? Udah tanah hamba nak diambil, kursi hamba pun nak diambil. Masya-Allah. Sampai gitu kata dia, Kiah. Malu British tadi tu. Maka nak tunjuk dendamnya tadi tu, Masya Allah, dia kumpulkan dia punya bahtera samudra di tepi-tepi laut pesisir pantai Terengganu. Dia lepaskan meriam dia, meletup. Seorang pun tak mati ketika itu. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Melainkan satu meriam terkena pada seekor kambing. Kambing kena di Terengganu. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Tok Kupaloh naik atas kapal dia tu. Tengok gagah kapal. Orang-orang British tu bangga tengok kapal mereka gagah. Tok Kupaloh pun duduk. InsyaAllah tabarakallah. Bincang-bincang. Gerak serban je. Tok Kupaloh gerakkan serban. Bergerak bahtera tu. Masya Allah. Kapal samudera tu bergerak. Masya Allah. Oh, tak cukup berat kapal ni, kata Tok Kupaloh. Tak cukup berat kapal. Gerak serban. Masya-Allah tabarakallah ta'ala anu. Turun, malu orang British. Masya-Allah ta'ala pada Tok Kupaloh. Itu sebab kita kalau dengar cerita British serang Terengganu, cerita Tok Kupaloh dulu buka. Masya-Allah. Ni sebab apa? Besok mereka. Kita nak cerita mereka tu, Masya-Allah ta'ala anu, ya Rahman Rahim. Jadi itu dia, Masya-Allah. Pejuang-pejuangnya keluar fisabilillah ni, orang ngaji agama dulu. Ada seorang lelaki-lelaki nama dia Syekh Abdul Samad Palembang. Pengarang kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin. Syekh Abdul Samad Palembang ni dia dah berpindah ke negeri Mekah dan dia kata sesungguhnya aku berniat tidak akan mati melainkan di bumi Mekah. Ini Syekh Abdul Samad Palembang. Aku takkan pergi daripada Mekah, aku yang ngaji di Mekah, aku nak ngajar di Mekah. Syekh Abdul Samad Palembang. Dia seangkatan Syekh Abdul Samad Palembang, kemudian Syekh Muhammad Arsyad Banjari, kemudian Syekh Muhammad Al-Fatani dan sebagainya. Masyaallah taala. Tapi apa berlaku kepada Syekh Abdul Samad Palembang? Adakah kuburnya di Mekah? Tak. Kubur Syekh Abdul Samad Palembang di Banterang. Banterang di mana? Selatan Thailand. Masyaallah. Ketika mana Raja Kedah, penyerangan Kuala Kedah ketika itu, Raja Kedah utus surat. Utus surat pada siapa? Tengku Din hantar surat kepada Abdul Samad Palembang di Mekah. Hantar surat, Kedah pergi hantar ke Mekah. Masya-Allah. Dapat surat tu Syekh Abdul Samad Palembang baca. Masya-Allah tabarakallah taala. Tengok, sesungguhnya ada yang lebih besar pahala matinya daripada Mekah, iaitu fisabilillah. Syekh Abdul Samad Palembang balik ke tanah Melayu. Padahal ni bukan negara dia pun. Dia orang mana? Orang Palembang. Orang Palembang sebelah dengan kita tu. Tapi kalau kita ikut sejarah negeri Perak, kita tahu kan kisah tentang Demang Lebar Daun dengan Sangsa Purba, berpakat di atas satu bukit. Bukit tu di mana? Di Palembang. Masya-Allah. Syekh Abdul Samad datang serang ataupun datang mengetuai bala tentera, hantam orang-orang Siam ni daripada Kuala Kedah, tarik sampai ke Allahumma salli alaihi wasallam, tarik sampai ke atas. Kemudian masuk ke Patani, masuk ke Yala, kemudian nak sampai ke Naratiwat, naik ke atas lagi, insyaAllah. Sampai kepada suatu saat angin monsun datang di negeri Thailand. Angin monsun datang. Bila angin monsun datang, perang tak boleh berlaku. Nak perang macam dalam keadaan angin monsun. Ketika itu tentera-tentera Siam sempat lagi berkumpul balik di Bangkok. Kalau Bangkok ni kata nama orang asing panggil. Padahal nama Bangkok tu panjang, ada 21 huruf. Insyaallah taala anu. Apa nama dia saya lupa dah. Tup gitu bunyilah insyaallah taala anu. Ya, panjang. Di sampai Bangkok, mereka kumpul balik bala tentera. Ketika itu datanglah balik. Orang-orang Thailand bila habis monsun datang serang balik selatan Thailand. Hak orang Islam tu kita punya tu. Dia serang balik. Serang balik. Dan ketika itu Syekh Abdul Samad Palembang mati. Ketika Syekh Abdul Samad Palembang mati, itu umurnya 80 lebih.
80 lebih pergi perang, bawa angkat pedang lagi tu Syekh Abdul Somad Palembang, masya-Allah tabarakallah taala anhu. Ketika apa berlaku pada Syekh Abdul Somad Palembang, mati syahid ia di satu kampung namanya perkampungan Bantrang. Nama kampung tu terang lah. Ban ni maknanya dalam bahasa Thailand, ban makna kampung atau sungai. Bantrang, masya-Allah tabarakallah. Maka ketika itu dipotong kepala Syekh Abdul Somad Palembang. Kepalanya dipotong, badannya tanam di Bantrang, kepalanya sekarang ada dalam muzium di Raja Bangkok. Masya-Allah tabarakallah. Kepala Syekh Abdul Somad tu ada lagi dalam muzium Bangkok tu, masya-Allah taala. Tapi muzium diraja lah, dia bukan muzium umum, muzium diraja. Kenapa kepala tadi dihadiahkan kepada Raja Chulalongkorn, masya-Allah tabarakallah taala anhu. Ini dia kepala orang yang mengetuai orang Kedah supaya serang balik apa selatan Thailand ni, masya-Allah. Ketika itu kita lihat pejuang-pejuang ini tadi semuanya berada dalam jaminan Allah Ta'ala. Kenapa? Bersandarkan hadis Nabi SAW tadi, orang yang keluar fi sabilillah kerana membela negara dan agamanya, maka dia itu dalam jaminan Allah Ta'ala. Yang keempat, datang kepada pemimpin dengan tujuan menolongnya dan menghormatinya. Hak ni saya tak nafikan ramai dapat peluang yang keempat. Tapi bila dia dapat rapat dengan menteri, adakah dia berfikir untuk menolong menteri atau menolong pemimpin tadi dan menghormatinya? Ataupun dia sedang mengejek dan mengipas untuk dapatkan kebaikan bagi diri dia? Ini dia. Ada orang yang datang kepada pemimpin untuk kepentingan dirinya, bukan untuk menolongnya. Itu sebab banyak ulama, mereka ni takut nak berada, takut dia tak dapat martabat ni. Bukan senang. Duduk dengan pemimpin, nak dapatkan menolong pemimpin, nak dapat menghormati pemimpin, susah. Bila orang dah dapat dengan menteri, saya dengan tu rapat, insyaAllah. Itu bukan menghormati. Menghormati ni macam mana? Bagaimana seorang itu menghormati kepada bapaknya. Itu sebab dia kata, dan datang kepada pemimpin dengan tujuan menolongnya. Bila istilah menolong tu mana apa? Bantu dia dalam membela agama. Bantu ni bagaimana? Kritik perkara yang tak betul dia lakukan. Itu kata Sayyidina Umar. Dalam maksud menolong pemimpin tadi, kerana pemimpin juga adalah manusia. Manusia al-insan. Al-insanu makanul khata' wan nasyan. Manusia itu tempat letak kesilapan dan kelupaan. Kalau dia lupa, ingatkan. Kalau dia silap, betulkan. Dalam masa sama, kita menghormati dia. Kita betulkan kesalahan dia. Kita, alah menteri itu aku tu yang nasihatkan. Itu bukan menghormati. Menghormati itu sebaik-baik kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, jika seseorang itu menasihati seseorang, yang terbaik bagaimana? Dia datang kepada seorang tadi lalu menasihatinya. Bukan menasihati di halayak ramai. Kalaulah menasihati seseorang kepada seseorang di hadapan halayak ramai, kata Imam Nawawi, itu bukan nasihat. Dia sedang menghinamu. Dia sedang hina. Kalau betul nak menolong pemimpin, nak ingatkan pemimpin, datang pada dia, cakap pada dia, secara dua muka ataupun bertentang mata, dua mata, masya-Allah. Ni adalah daripada kalangan orang yang cuba menolong pemimpin-pemimpin itu tadi. Masya-Allah. Jadi itu sebab tak lain tak bukan kita hanya berharap pada Allah, ya Allah, dengan kekuatan rapatnya kami dengan para pemimpin, masya-Allah tabarakallah taala anhu, maka berikanlah kepada kami kekuatan untuk tolong dia. Saya ingat dulu negeri Perak. Saya suka cerita negeri Perak ni. Banyak cerita dia. Ada seorang ulama besar negeri Perak namanya Tok Nawi Janggut Merah. Tok Nawi Janggut Merah ni merupakan ulama besar negeri Perak dulu. Dia orang asal Yaman. Datang ke negeri apa nama keturunannya daripada Yaman. Dia duduk di Perak. Tok Nawi Janggut Merah ni antara orang yang paling tegas dengan paduka sultan. Saya ingat dulu ketika cerita cuma saya keliru sultan yang mana, antara Idris 1 atau Idris 2, masyaallah tabarakallah taala anhu. Ketika mana dia nak dilantik sebagai penasihat istana agama, penasihat agama istana ni bukan tak ada penasihat agama, ada. Dulu macam Istana Negara, almarhum Dr. Hasanuddin, masya-Allah taala anhu. Masya-Allah, Ustaz Hasanuddin ni penasihat agama Istana Negara, masya-Allah. Ada penasihat Istana Negeri Perak. Ketika mana sultan sedang mengumpulkan orang ramai, insya-Allah, mengumpulkan orang ramai pada bulan puasa. Kumpul orang ramai ni bukan ramai mana pun, ulama, kumpul para ulama, insya-Allah. Dihidangkan makanan bulan puasa ni, bulan puasa hidang makanan, insya-Allah. Maka dah pukul 6 gitu, kata tuanku, makan. Kata tuanku sultan, makan, semua makan, masya-Allah, makan. Ketika itu
para ulama lain dia menung. Makan ke tak makan ni? Makan ke tak makan ni, insya-Allah. Makan. Makan. Semua makan. Semua. Bagus Tokku Tokku Nawi janggut merah, masya-Allah. Tuanku kata dia, kalau nak masuk neraka masuk seorang-seorang. Masya-Allah. Kata tuanku, kalau nak masuk neraka masuk seorang-seorang. Apa nak bawa kami masuk neraka? Masya-Allah. Disebutkan begitu, masya-Allah. Akhirnya Sultan kata, ini dia satu ulama yang saya cari, kata masya-Allah. Ni dia satu ulama cari yang boleh negur saya. Masya-Allah. Tengok. Yang lain bila saya buat keputusan walaupun keputusan tu salah, tak berani tegur. Kerana jawatan yang ada pada beta, kata dia tak mau tegur saya. Tapi hak ni yang saya nak cari, iaitu seorang ulama yang boleh menegur saya apabila saya silap dalam melakukan keputusan. Hak tu dia. Mana keberanian. Itu sebab pemimpin-pemimpin ni, mereka ni dahagakan orang yang boleh memberikan nasihat dalam keadaan mana? Dalam keadaan menghormati mereka. Bukan menasihati mereka dalam keadaan merendah-rendahkan mereka, tetapi memberi nasihat dengan menaikkan martabat mereka. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Itu diperlukan. Yang kelima, apa dia? Duduk di rumahnya, maka dia selamat daripada gangguan orang, dan orang lain pun selamat daripada dirinya. Ini cerita bab kalaulah dia jenis orang yang menyakiti orang, bukan hanya dengan tangan tapi dengan mulut. Kalau dia keluar, aku tahu Kak Jah dah keluar dah, habis ada cerita apa ni sekejap lagi. Kerana keluarnya dia, orang akan terganggu. Ataupun kalau dia keluar, dia akan diganggu. Kalau dia keluar, Jah sini aku ada cerita nak cerita. Allah, dia diganggu. Ataupun kalau dia keluar, mesti ada orang akan sakit hati. Lebih baik dia duduk rumah, orang lain selamat daripada mulutnya, ataupun dia selamat daripada dengar bahan cerita orang. Ada orang nak ngumpat, tapi tak ada regu, nak ngumpat regu tak ada. Mana dia ni? Tengok ada orang, sini ada cerita. Baik dia duduk dalam rumah supaya tidak tersebar cerita tadi. Masya-Allah. Tapi yang lebih bahaya sekarang ni apa dia? Duduk dalam rumah, buka WhatsApp pula. Sambung grup ngumpat dalam WhatsApp. Allahu Akbar. Tak jadi koja. Surah tabarakallah ta'ala. Jadi makna kata Nabi SAW, orang yang berdiam diri, au qa'ada fi baiti, dia duduk dalam rumahnya mendiamkan diri, itu maksud apa? Aku tak campur urusan orang. Tak payah nak cerita perihal orang, buat amal. Aku tak sakitkan orang, orang tak sakit akan aku. Surah tabarakallah ta'ala. Ini dia. Jadi kata Nabi SAW, fasallima wasallima, dia selamat, orang lain pun selamat, annasu minhu, manusia daripada dia. Jadi maknanya dengan sebab dia tak keluar rumah, kemudaratan mengumpat tu kurang. Ini bukan kata tak ada je. Bukan sebab dia tak keluar tak ada ngumpat, kurang. Kalau patutnya ada 5 grup, dia tak keluar, jadi 4 grup lagi. Surah Allah Ta'ala Maka yang demikian itu tadi, mereka-mereka ini berada di dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jamin orang yang buat salah satu daripada 5 perkara ni tadi. Nampak semua bunyi macam senang, Ustaz. Semua bunyi macam senang, insya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah, yang kelima tu saya rasa saya dapat buat masa PKP hari tu, masya-Allah. Tak ada, masya-Allah tabarakallah taala. Jadi ziarahilah orang sakit. Sekarang ni tak dapat nak ziarah sangat, hospital tak boleh masuk, masya-Allah taala anhu. Ya masya-Allah. Maka ziarahlah teman-teman kita yang sakit dalam keadaan yang baik-baik, insya-Allah. Buat video call ke, insya-Allah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Minta maaf tak dapat nak datang sekarang ni, pandemik ni susah sikit nak keluar-keluar, virus tengah banyak, masya-Allah. Yang kedua, kalau dengar ada orang mati, sedayanya pergi. Masya-Allah tabarakallah taala. Sedayanya pergi ke majlis orang yang tu. Jangan kira dia baik ke buruk. Oh ni orang jahat, Ustaz. Apa kita pergi majlis orang jahat? Saya ingat satu cerita, masya-Allah. Saya pernah cerita tu di sini telah saya, tapi kita ulang sebagai renungan pagi ni, masya-Allah. Cerita tentang seorang sahabat kami lah di Hadraul Maut Yaman, masya-Allah taala. Waktu tu di Mesir ada para primadona yang terkenal. Primadona terkenal tu semua, bukan Mesir je kenal, seluruh seantero dunia kenal. Ummi Kalthum, masya-Allah. Ummi Kalthum, semua orang kenal Ummi Kalthum ni. Ala baladina. Lepas tu ni masya-Allah. Dengan tisu dia tu kan. Ni apa nama Ummi Kalthum dengan tisu. Ala baladina, dia begitu, insya-Allah. Seluruh dunia kenal. Ada seorang pelajar daripada Hadraul Maut dengar lagu Ala baladina. Ala baladina, ataupun dengar dengan nyanyian Ummi Kalthum di bumi, dia pun cakap dengan kawan-kawan dia, sungguhnya
Aku tak suka betul dengan Ummi Kalsum. Aku tak suka. Benci saya dengan suara-suara macam ni, kata dia. Maka kata Habaib di Hadramaut, engkau jangan terlalu benci. Nanti sampai satu masa engkau akan sembahyangkan jenazah dia. Macam mana aku nak sembahyangkan jenazah dia? Jumpa pun tak pernah. Macam mana nak sembahyangkan jenazah dia? Takdirullah Subhanahu Wa Taala, habis ngaji di Yaman, dia sambung di Mesir. Sambung ngaji di Mesir. Pergi ke masjid ketika itu nak sembahyang asar, insya-Allah tabarakallah taala. Allahu alam, asar atau maghrib ketika itu nak sembahyang. Ketika itu tengok ramai orang berebut-rebut, berpusu-pusu nak sembahyang. Ada apa? Ada orang mati, kata masya-Allah. Sembahyang kena tak? Oh, ketika itu dia pun berebut juga, ambil wuduk. Tapi sah belakang, Allahu akbar. Dia tak tahu siapa mati pun. Bagi salam, baru dia tanya pada orang, siapa yang mati itu? Ummu Kalsum. Ummu Kalsum yang mati, insya-Allah. Ketika itu dia kata, ya Allah, betul lah kata tok guru saya. Hari ini saya menyembahyangkan jenazah orang yang saya tak suka. Masya-Allah. Orang saya tak suka. Ketika itu baru dia sedar atas haknya Allah Ta'ala memilih seseorang itu disembahyangkan. Insya-Allah. Kita tak terkejut. Kalau dia ni mati cuma 3 orang je sembahyang, itu yang dipilih di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pula orang yang dia ni mungkin kenal, dia orang ni lokleh je Ustaz, kata dia, orang ni orang betul, bukan betul mana pun, sembahyangnya penuh berterabur sampai luar masjid. Kenapa? Kerana Allah yang pilih, insya-Allah. Pilih siapa? Pilih orang yang sembahyang tadi, dan pilih orang yang mati tadi disembahyangkan oleh sebegitu ramai orang. Tu sebab ada peluang, maka solatkanlah. Jangan kira orang, Ustaz dia ni pencuri besar Ustaz, takkan kita nak sembahyangkan jenazah dia. Yang jangan disembahyangkan jenazah dia ni siapa dia? Iaitulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang syirkullah Ta'ala, orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Ini sebutkan, dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menduakan Allah Ta'ala. Adapun dah menyembahyangkannya, kena kita sembahyangkan. Walaupun orang tu dalam satu riwayat agak keras sikit, dia agak keras. Dalam bab sembahyang semua kena sembahyang, tapi dalam bab kubur ada isu lain. Orang yang tak sembahyang Jumaat, kita kenal orang ni memang meninggalkan sembahyang Jumaat. Kata Tuan Husin Kedah apa dia, insya-Allah, orang ini hendaklah dikuburkan di tanah perkuburan yang lain dari perkuburan orang Islam. Ini orang yang tak sembahyang Jumaat lah cerita dia ni. Orang tak sembahyang Jumaat, maka tanah kuburnya mestilah diasingkan dari tanah perkuburan orang Islam. Rojokkannya mana Ustaz? Ustaz cakap aja. Rojokkannya paling ringan kitab Idahul, dalam paling ringan kita apa? Hidayatus Subyan fi ma'rifatil Islam wal Iman. Dalam tu ada sebut. Kitab-kitab besar lain ada juga. Saya ambil kitab yang nipis, ringan, senang cari. InsyaAllah. Tak silap saya, dalam bab meninggalkan Jumaat. Adapun orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat, kalau dia buat kenduri, kalau kita buat kenduri, jangan dipelawa dia datang kenduri. Dia sebut gitu. Dia bukan kira, ni adik-beradik saya Ustaz, nak berkumpul ramai-ramai, kata masya-Allah, nak sama-sama bagi meriah. Kitab cakap jangan jemput dia datang kenduri. Sampai kita sebut. Masya-Allah, bagi mereka yang meninggalkan Jumaat, insya-Allah. Jadi ketiga, keluar perang sabilillah. Yang keempat, datang kepada pemimpin dengan niat nak tolong dia, bukan bagi pressure pada dia. Dia kata, tuan bila nak buat ni, tuan bila nak buat ni, tuan. Makin gila dia. Lala dia tak buat. Lagi pening kepala kita. Yang keempat apa dia? Duduklah dalam rumah, nescaya kita akan selamat daripada gangguan orang, dan orang juga selamat daripada gangguan kita, khususnya apa? Mulut kita. Jadi insya-Allah itu dia 5 perkara ataupun 5 hal yang salah satu kalau kita buat, dhammanullah, jaminan Allah berada dengan kita. Yang mana kalau kita buat itu dhaminan. Dhaminan ni, dhamin ni maknanya jaminan. Insya-Allah. Dhaminallah, Allah menjamin orang ni tadi dakhalal jannah, dan dijauhkan wa ba'ida minan nar, didekatkan, dimasukkan dalam syurga dan dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu saja untuk pagi mulia ni. Sebelum saya tangguhkan pengajian kita pada pagi ni, saya buka ruang soalan kalau ada yang ingin bertanya. Falyatafaddal ma'jura. Tak ada soalan. Baik, tak ada soalan, sekadar itu saja untuk pagi yang mulia ini. Ayahanda Ibunda rahmatullah taala. Ayahanda Ibunda rahmatullah taala, kesempatan yang ada ni saya nak buat pengumuman sikit, insya-Allah. Kami di Pondok Bustanul Ashrafiyah sekarang ini alhamdulillah menerima pendaftaran masuk yang agak banyak, insya-Allah. Jadi kami tak dapat terima semuanya kerana keterhadan asrama.
Asrama pun dah penuh sekarang. Kita dalam proses pembinaan fasa yang ketiga untuk fasa pembinaan asrama. Dalam kos anggaran kata silap 300,000 begitu, masya-Allah tabarakallah taala. Jadi kepada ayahanda ibunda yang dermawan ingin sama-sama berkongsi, menginfakkan, mewakafkan dan sebagainya, bolehlah kepada kami insya-Allah tabarakallah. Dan pada pagi ini saudara Fahmi kita tu sebelah dia ada tabung, kalau yang ingin berinfak sedikit, masya-Allah, berapa yang tuan-tuan bagi juga kami terima insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin muslimat mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakarallaha maftah 'alaina futuhal 'arifin ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabi wa siddiq wa syuhada'i wa salihin wa sunna ulaika rafiqa. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa qalbi la yahsha' wa amalu la yarfa' wa du'a la yasma'. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanallah.